Istanbul, Islambul. Dulu sebelum Istanbul nama dia Islambul. Islambul. Kemudian tukar Istanbul, itulah Konstantinopel. Istanbul. Jumpa lagi di channel Mengenal Pesona Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Terima kasih ya telah membuka video ini. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya ada satu video dari Ustadz favorit saya. Siapa lagi ya kalau bukan Ustadz Auni. Saya memang menyukai Ustadz Auni ini, dan ada satu video yang menarik. Nah, mari kita nonton sama-sama ya, yaitu dari channel Tazkirah Ustadz, sejarah keruntuhan Turki Utsmaniyah dan kaitannya dengan kisah Piramli. Nah ini, jadi kaitan antara Piramli dengan kejatuhan Turki Utsmaniyah. Ini menarik ya. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita tonton. Sebelum nonton seperti biasa kita iklan dulu. Cerita awal kan, habis saja Saloma nyanyi lagu Tiga Abdul tu, keluarlah Pak Haji dah, pakai serban, pakai egar. Siapa dia Pak Haji tu? Sudin kan? Sudin, ya. Sudin. Oh, dia cerita Sudin tentang tu Tiga Abdul jadi ya? Mengikut cerita dongeng orang-orang tua lah dah. Ada satu negeri nama apa? Isketambola. Isketambola. Isketambola tu Istanbul lah tuan-tuan. Ya. Istanbul, Islambul. Dulu sebelum Istanbul nama dia Islambul. Islambul. Ya? Kemudian tukar Istanbul, itulah Konstantinopel. Isketambola tu. Jadi gambaran dalam cerita tu, kalau kita tengok kepada layar dia, skrin dia pun memang melatari zaman Turki Utsmaniyah. Dengan cara berpakaian tu pun, baju kot, pakai tarbus, kita tahu. Itu gambaran zaman Turki Utsmaniyah. Tapi cerita bermula tu dia menggambarkan Turki besar. Who is Turki besar? Ismet Ulam Raja. Ismet Ulam Raja. Okay. Ismet Ulam Raja tu Turki besar. Turki yang menaungi semua negara-negara kecil yang bernaung di bawah sistem khalifah. Dan dia nak tunjuk besar dan sibuknya pengurusan dia. Oh, mari orang tu nak sign surat, mari orang ni nak sign surat, tak ada angkat telefon tak. Oh, kapal okey, ni kapal tu, ni kapal ni besarnya. Last kali jatuh sakit. Gambaran sakit tu, penyakit tu ada macam-macam lah. Adanya mungkin korup, ada mungkin rasuah, ada musuh dalam selimut. Nak cakap keadaan tu tenat dah, keadaan tegang dah. Bila-bila masa saja boleh KO. Tapi tetap teruskan kerja walaupun sakit. Ya. Oh, mari doktor, orang lain lah uruskan, kamu tak sihat dah, kamu apa. Sekali dia tetap juga akhirnya meninggal. Bila meninggalnya Ismet Ulam Raja, itu adalah gambaran jatuh dan runtuhnya Turki besar, Turki Utsmaniyah. Ya. Tapi siapa yang boleh diharapkan untuk membangkitkan kembali, cover up balik? Anak ada 3 orang. Yang pertama Abdul Wahab ya. Abdul Wahab Ya. Dilakonkan oleh siapa? Haji Mahdi kan? Haji Mahdi. Haji Mahdi bin Sa'id. Siapa Haji Mahdi ni? Haji Mahdi ya. Siapa Haji Mahdi? Saya kurang tahu ya. Dia adalah anak seorang tokoh ulama besar. Oh. Bila sebut nama dia Haji Mahdi bin Sa'id, tentu tuan-tuan pernah dengar nama siapa? Syekh Sa'id Linggi. Syekh Sa'id Linggi itulah bapa dia. Oh, itulah bapa dari Haji Mahdi. Allahu Akbar. Abang dia dulu ada nama Syekh Ahmad Syekh Sa'id, Mufti Negeri Sembilan pertama yang baca doa di dataran Merdeka waktu pengisytiharan Merdeka tu abang dia. Oh, abangnya itu. Masya Allah. Ya. Dan dia ni disuruh oleh bapa dia untuk mendakwahkan geng-geng artis, geng-geng pelakon pada zaman dia, oleh bapa dia Syekh Sa'id Linggi. Baru tahu saya cerita ini. Tu Haji Mahdi bawa Abdul Wahab. Abdul Wahab ni gambaran Turki Turki tua. Tadi Turki besar bapa. Turki tua. Adik dia Abdul Wahid. Eskadarisman. Pasal apa kamu masak tak bubuh sambal belacan tu? Itulah dia.
Dia adalah Turki muda. Gambaran Turki tua ialah golongan yang masih bersisa di sebalik kejatuhan Turki Osmaniyah, golongan yang beraliran klasikal dan tradisional, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama, tapi mereka tak ada keupayaan dari sudut pengurusan. Mereka agama hebat, agama kuat, tapi dari sudut pentadbiran, urusan administration fail. Jadi walaupun agama kuat, tak hebat dalam pengurusan dan pentadbiran, mereka tak boleh juga nak angkat balik Turki Osmaniyah ni. Iya betul. Oh, itu maknanya ya. Kemudian hak geng muda, adik pula. Turki muda. Turki muda. Tadi Turki tua. Eskadarisman ni contoh kepada Young Turks. Golongan-golongan Turki muda yang Islam tak berapa kuat dan sudah bercampur dengan acuan barat. Politik mungkin hebat, tapi agama seolah-olah diketepikan. Turki muda ya. Jadi dengan gaya ni pun tak mampu nak bangkitkan balik. Dan dua ni seolah-olah bermusuh dengan gambaran apa dia? Diktator and demokrasi terpimpin. Seorang nak gaya diktator, seorang nak gaya demokrasi terpimpin. Dua-dua ni lingkup. Ramli dah gambar ni. Diktator pun lingkup, demokrasi terpimpin pun lingkup. Yang akhirnya dia berasa pandai, dia berasa cerdik, akhirnya ditipu juga. Bila lepas kita kahwin, kita bawa balik rumah kita. Kalau dia marah pun, dia tak tahu. Dia tak tahu. Betul ke dia tak tahu? Dia tahu semua. Dan bila hang buat je perjanjian dengan mereka, ingat, tagline paling mudah, dia suruh minta apa? Jangan marah. Anak anda tak boleh marah. Sain apa pun jangan marah. Hak sain jangan marah ni lah hak banyak makan penyakitnya. Sain bila nak marah tak boleh marah. Bila nak marah tak boleh marah. Satu demi satu hak kita orang ambil. Ya. Ni poin ingat. Nak sain tanda tangan ke, MOU ke, petition ke, jangan marah ha. Marah harta akan dirampas. Dah tangan kita sain, tak payah marah lah lepas ni. Tak payah loncat lah, tak payah panas lah. Akhirnya dua-dua kena tipu dekat siapa? Sadiq Segaraga dengan 25% punya penasihat Kasim Pantolon. Misal kontok tu lah. Akhir sekali dah dua-dua ni tak mampu, nak harap kat siapa lagi? Nak harap kat siapa? Turki besar dah jatuh, Turki tua dan Turki muda kena dah. Harapan hanya pada hak bongsu, iaitu Turki kecil. Turki kecil. Turki kecil. Tapi bagaimana Turki kecil nak berfungsi? Dia tak ada apa. Tak ditinggalkan apa pun. Poin paling penting kena cari tokoh ni. Who is it? Peguam pembela Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman Akhlaqan. Siapa Sulaiman Akhlaqan tu? Siapa tu ya? Nak bagi bunyi Arab kan? Sebenarnya orang yang berakhlak, akhlak tu lah. Tapi dah nak bagi bunyi Arab, Akhlaqan. Biarlah. Akhlaqan. Turki bungsu ya, Turki kecil. Sulaiman Akhlaqan. Tapi yang menghiasi tu biasalah, ada orang yang macam Sulaiman Akhlaqan, satu lagi orang yang macam Jamal Pak Tongko. Belambak juga Jamal Pak Tongko ni. Lebih baik jual orang daripada jual unta. Wow. Tu Jamal Pak Tongko. Mana dalam masyarakat orang jenis Jamal Pak Tongko pun belambak. Tu kita kira hiasan dalam filem. Tapi yang penting ialah gambaran Abdul Wahid Turki kecil itulah negara-negara yang pernah bernaung di bawah Turki Osmaniyah. Tetapi apa yang Piramli gambarkan betul. Hak ni bukan duk dalam negeri. Hak duk dalam negeri dua ekor tu memang tak boleh harap dah. Kita kena harapkan harta-harta kita di luar negeri. Hak negara-negara di luar Turki hak dulu pernah bernaung di bawah kekhalifahan Turki. Hak Piramli sebut tan tu, lihat apa yang jadi pada tan sekarang. Mereka lah kuat. Dagestan, Turkistan, apa tan duk tengah naik. Iya ya. Dan juga Nusantara kita, Aceh, Melaka dulu memang hubungan dengan Turki cukup kuat. Betul. Dekat. Jadi golongan-golongan hak kecil ni lah diharapkan dapat kembali bersatu di akhir zaman dan menaikkan kembali maruah Turki yang telah hancur dan jatuh. Masya Allah. Gohek Gostan, Popostan, Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan tu kita lah kot. Kita Tanjung Rambutan. Nusantara kita. Tu je harapan hak ada. Dengan bantuan harta-harta di luar negeri ni.
Lalu habis bersembang, datang siapa? Haji Bakhil, Udo Umar, bawa anak-anak yatim. Lagu tu bukan lagu biasa, tuan-tuan. Lagu itulah adalah gambaran apa yang dihadapi. Nak habaknya, Turki Osmaniyah yang besar telah hancur. Kita seumpama telah kehilangan seorang bapa. Lalu itulah yang terjadi kepada negara-negara dan negeri-negeri di bawah naungan khalifah. Semua dah jadi macam anak yatim yang kematian bapa. Bapa kita hak besar dah runtuh, bapa kita hak besar dah hancur. Kita dah jadi anak-anak yatim yang memerlukan seorang bapa untuk naik lagi. Nasib baiklah dapat, walaupun sekolah kecil, biarlah dulu. Dah orang bagi kan, sekolah kecil. Jadi harap-harap daripada sekolah kecil ni berjaya balik nak lipat Sadiq dengan Kasim Pantolun. Akhirnya hak sebelum ni perangkat yang dia buat, sains jangan marah, kita guna perangkat yang sama. Jangan aku saja tak boleh marah, kalau hang marah pun hang kena. Jadi cara dia, biar dia pula marah kat kita. Nak buat lagu mana? Pandai-pandai lah. Tu ada dah tugas orang-orang yang ditentukan oleh Allah bagaimana cara nak buat depa marah kat kita. Ada maknanya. Bila depa marah, maka jadilah apa yang ditentukan oleh Allah. Allahu Akbar. Last sekali mendamaikan semuanya. Abang besar dengan abang kecil pun sedar dah kesilapan dia, dan satu masa boleh bergabung kembali. Sampai Sadiq Segara-Gala sekali pun dia cakap apa? Memang otak Abdul Wahid ni otak apa? Otak yang first class punya otak. Tak boleh nak gambarkan. Tapi di tengah perjalanan itulah gambaran dia. Inilah lebih kurang. Ke tuan-tuan duk tengok sebelum ni, duk tengok berasa cerita apa? Bagus ya. Ya itu tadi Ustadz Auni menyampaikan bahwa ternyata ada kaitan, atau ternyata film Piramli 3 April itu terkait dengan sejarah runtuhnya Turki Utsmaniyah. Jadi dia menggambarkan tokoh-tokoh di dalamnya sebagai perumpamaan dari keruntuhan, kejadian keruntuhan dari Turki Utsmaniyah. Kita tahu, kita dulu punya tergabung dalam khilafah Turki Utsmaniyah yang runtuh pada tahun 1926 kalau nggak salah, ya kan. Kemudian semua yang anggota dari kekhilafahan tersebut seperti berpencar ya, dan itu digambarkan juga dalam film 3 Abdul. Menarik ya. Saya baru tahu juga ada perumpamaan seperti ini, saya tidak tahu. Ya, saya baru tahu dari Ustadz Aun ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jika suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Nafsar Official. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.